Okey, untuk soalan 1A. Dania Zulin, ada tak? Dah buat ke belum? Dania ada tak? Kawan-kawan lain-lain tengok dia ada tak dalam meet ni? Ada tak Dania? Dania ada tak? Ada tak Dania? Ada ke tak ada? Kenapa senyap dia ni? Dengar ke tak dengar suara saya ni? Dengar. Ha? Dengar. Ada tak Dania? Mana Dania? Ada ke tak ada? Tak ada. Kita tengok orang lain pula. Iftihal Mahirah. Iftihal ada. Tolong jawab soalan nombor 1A. Ada ke tak ada? Ada tak? Iftihar tak ada cikgu. Respon cepat ni, lama saya tunggu. Yang lain bila saya sebut nama, kamu tengok kawan kamu ada ke tak ada. Kalau tak ada, beritahu tak ada. Kita cari orang lain. Okey. Arisha Syaira. Arisha Syaira ada? Saya cikgu. Okey, soalan 1A dah buat dah? Boleh buat tak? Sekejap. 1/2 G ke J ke? 1/2A. 1.2J. J. A. Buat. Ada tak kamu punya penyelesaian tu? Langkah pengiraan. Dapat tak Ada. jawapan dia C kuasa 7 per DE? Sekejap. Dapat. Dapat. C kuasa 7 per D. Boleh tak tunjukkan langkah kerja kamu tu? Sekejap.
Cikgu, saya dapat jawapan yang salah. Jawapan kamu apa? Saya dapat 1/C kuasa 7 DE. Oh, 1/. Ha. C tu kuasa dia negatif ke? Saya dapat negatif. Oh, ya ke? Okey, kita tengok. Ada tak yang lain? Yang lain yang dapat jawapan C kuasa 2/DE. Sebenarnya yang ini saya dah tunjukkan. Ada tak yang dapat jawapan C kuasa 7/DE? Kita tengok yang lepas, kelas lepas. Saya dah padam lah tu. Tak apa. Okey, boleh tak tunjukkan kamu punya langkah kerja itu? Kita tengok kat mana salah. Cikgu tunjuk Tunjuk. Sekejap Cikgu nampak? Tak kira lah. Kamu tulis dalam pensel Dengan pensel tak berapa jelas. Okey, tak apa. Saya tunjukkan dekat page ni, kamu tengok, kamu semak Okey, untuk soalan 1A. Kita ada punca 3 C kuasa 2 D kuasa 3 E darabkan dengan C 1/3 D kuasa 2 E kuasa 2/3 per C kuasa negatif 3 D kuasa 2 E kuasa 2. Okey, sama dengan bila ada punca kuasa, kita akan jadikan dia indeks pecahan. Okey, jadikan dia indeks pecahan. Kita akan dapat kat sini C kuasa 2 D kuasa 3 E dalam braket kuasa 1/3. Betul? Darabkan dengan C kuasa 1/3 D kuasa D kuasa E pula. D kuasa 2 E kuasa 2/3. Okey, ada dalam kurungan kita kembangkan, dia akan dapat C kuasa negatif 6 D kuasa 4 E kuasa 2. Betul? Okey, selesai lagi kita akan dapat, okey, yang dikembangkan akan dapat C kuasa 2/3 D kuasa 1, betul? E kuasa 1/3. 1/3. Darab dengan C 1/3 D 2 E 2/3 per C negatif 6 D 4 E 2. Okey, selesai lagi. Kita selesaikan untuk asas yang sama. Jadi C kat sini, C 2/3 hasil darab tambahkan dengan 1/3 tolakkan dengan untuk bagi tolakkan dengan negatif 6. Okey, D 1 tambah 2 tolak dengan 4 E berapa?
1/3 tambah dengan 2/3 tolak 2. Okey, selesaikan. Kita akan dapat apa tu? C. Kuasa 7. Yang ni? C kuasa 7. 2/3 tambah 1/3 dapat 3/3 sama dengan 1. So, sini akan dapat 7. D. D kuasa negatif D negatif 1. Negatif 1. E. Kuasa negatif 1. Negatif 1 juga. Jadi selesaikan. Dia mesti dalam positive form ataupun dalam jawapan positif. Jadi kita akan dapat C kuasa 7 darabkan dengan 1/D darabkan dengan 1/E. Okay, jawapan akhir dia C kuasa 7/DE. Okey. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Ada yang nak cuba jawab? Dapat jawapan dia apa? Soalan B. MN kuasa 6. Ha? MN kuasa 6? Yang lain dapat apa? MN kuasa 6. MN kuasa 6. Okay, Izzati ada tak Izzati? Izzati ada? Izzati dapat apa jawapan untuk B? Tak ada Izzati? Najiha. Okey, Najiha Soleha. Ada tak dalam ni? Ada cikgu. Okey. Dapat apa jawapan kamu? MN kuasa 6. MN kuasa 6. Okey, semua orang dapat MN kuasa 6. Okey, kita tengok. Dapat cikgu. Sekejap So, jawapan dia bukan MN kuasa 6. MN kuasa 2. Tak apa, nanti kita tengok. Okey, soalan. Apa soalan dia? MN kuasa MN. Okey, kita selesaikan. Ini sama dengan M kuasa 3, kembangkan dia. M kuasa 3 N kuasa 6 darabkan dengan, okey, yang ini buka dia punya bumbung ni, kamu akan dapat M N kuasa 1/2. Kuasa kat luar dia 4. Betul? Ya. Yang ini kita buka kurungan dapat 1/2. Kuasa kat luar bracket 4. Jadi kat sini boleh selesai sebenarnya. Kat sini boleh selesai. Dia akan jadi sini 1, sini 2. Okay, M kuasa 6 darab dengan 2/3 N kuasa 3 darab dengan 2/3. Okey, selesai lagi. Kita akan dapat M kuasa 3 N kuasa 6 darab dengan, yang ni tinggal apa? M kuasa 2 N kuasa 2. M kuasa 2 N kuasa 2. Okey, kat sini boleh simplify. Boleh permudahkan. 3 darab 1, 3 darab 2. 3 darab 1, 3 darab 1. Jadi yang tinggal M kuasa, berapa tu?
M kuasa 4 darab dengan N kuasa 2. Okey, selesai lagi. Kita akan dapat M 3 tambah 2 tolak 4. N 6 tambah 2, 6 tambah 2 tolak 2. Okey, selesaikan lagi. Kita akan dapat M tambah 2 tolak 4 dapat apa? M kuasa 1. N 6 tambah 2 tolak 2 6. 6. 6. Jadi jawapan dia M N kuasa 6. Betul Okey, untuk soalan 2 Betul. 1B. Okey, kita tengok soalan seterusnya, soalan 1C. Dapat apa jawapan kamu? Dapat apa? Sepuluh X per 3 10x per 3Z kuasa 2. per 3z kuasa 2. Boleh selesai? Boleh tak? Boleh. Ada yang tak boleh? Okay, kita bincang yang tak boleh buat je lah. Yang boleh tu kamu tanda je lah betul. Nanti naik sekolah saya akan pungut buku kamu. Okay, ada tak lagi soalan 1C? Ada lagi yang ada masalah untuk soalan 1C? Boleh jawab. Jawapan dia 10x per 3z kuasa 2. Cikgu tak pandai jawab, cikgu. Tak pandai jawab? Mana 1C? 1C. Okay, kita tengok 1C. Okay, 1C macam biasa, bila ada punca kuasa, kita kena selesaikan punca kuasa tu ataupun kita buka punca kuasa tu. Okay, ni punca kuasa setengah. Tak apalah, kita salin dulu yang dalam punca kuasa tu. 25 X kuasa 3 Y Z kuasa 2 dalam bracket kuasa 1/2 darab dengan 4 X kuasa 2 Z per, ini pun dalam bracket dalam punca kuasa 36 X kuasa 5 Y Z kuasa 8 kuasa dengan 1/2. Okey, kita buka kurungan. Ni akan dapat 25 kuasa 1/2 X kuasa 3 darab 1/2 Y kuasa 1/2 Z kuasa 2 darab 1/2 darabkan dengan 4 X kuasa 2 Z. Boleh? Boleh. Boleh. Cikgu. Okey, yang bawah tu 36 X 36 kuasa. Jangan lupa 36 kuasa 1/2 X kuasa 5 darab 1/2 Y kuasa 1/2 Z kuasa 8 darab 1/2. Okay, dah keluarkan tanda kurung, kita permudahkan mana yang boleh. Kat sini ni 1 2 dengan 2 tinggal 1 habis. Kat sini ada apa ni? Okey, ni tak ada. Ni tak boleh. Okey, ni 1, sini 4. Okey, jadi 1 1. Okey. Lepas tu kita tengok. Okey, apa yang tinggal kat sini? 25 kuasa setengah berapa nilai dia? 12 kurang 5. 12? 12
Apa maksud 25 kuasa 1/2? Okey, Oh. ini maksudnya Kuasanya. punca kuasa 25. Ataupun kita cari 25 1/2 sama dengan berapa kuasa 2 dapat 25? 5 kan? 5 betul. Selesaikan, kita akan dapat 5 untuk 25 kuasa setengah. Okay, ataupun puncakan dia. Okay, ini akan dapat 5. X akan dapat X kuasa 3/2. Y kuasa Y kuasa 1/2. Z kuasa 1 darab dengan 4 X kuasa 2 Z per. Okay, ni berapa ni? Ni dapat apa? 6. 6. Okay, punca kuasa 36. 6 X kuasa 5/2. Y kuasa setengah. Z kuasa berapa ni? 4 kan? Z kuasa 4. Okey, dapat? Setakat ni boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh. Okey, kita selesai lagi. Kumpulkan semua perkali yang ada. Kita ada 5 darab 4 per 6. Ni perkali yang ada. Okey, lepas tu kita ada X 3/2 tambah dengan X sebelah ni 2. Tolak bawah ni. Tolak 5/2. Y kita ada setengah. Tolak setengah. Tolak setengah. Lepas tu Z kita ada 1 tambah 1. 1 tambah 1 tolak 4. Okay, selesaikan lagi. Ni akan jadi 2, sini 3. Boleh pemudah lagi tak? Tak. Boleh kan? Jadi dia akan dapat 10 per 3. Okay, selesaikan X dapat apa? X. X Kuasa kat 1. sini Kuasa 1. kuasa 1. X kuasa 1, betul? Betul. Ada yang tak dapat X kuasa 1? X 3/2 tambah 2 tolak 5/2. Okey, samakan dia punya penyebut. Kita akan dapat 3 tambah 4 tolak 5/2. Betul? Betul tak? Betul Saat ini kita jadikan dia per 1. Per 1 nak jadikan 2 darab 2 lah. Darab 2 darab 2. So kita akan dapat kat sini 7 tolak 2. 2/2. 2/2 jadi X sama dengan kuasa 1 ataupun X. Okey. Kat sini dapat X. Y setengah tolak setengah. Kosong. Z 1 tambah 1 tolak 2 akan dapat Z kuasa negatif 2. Okay, selesaikan. Kita akan dapat 10/3 X kat sini 1 kuasa kosong darab dengan 1/Z kuasa 2. So jawapan kita ialah 10X per 3Z kuasa 2. Betul? Betul. Boleh Betul. Okey, untuk soalan nombor 2 ada masalah A, B, C, D, E, F. Tak ada. Tak ada? B. Tak ada Okey, untuk yang 2A dapat jawapan apa? Kamu jangan masuk nilai terus kalkulator tekan tau, kena tunjukkan langkah pengiraan. Kalau tekan dengan kalkulator tentulah dapat jawapan ni kan, dia nak nilai. Kena tunjukkan langkah kerja dia. Lepas tu baru nilai. Kamu buat macam mana? Tekan kalkulator je. Jalan kerja. Kena ada jalan kerja
Okey, untuk soalan 2A, jawapan dia 1/2401. B, jawapan dia 684. C, 86.400. D, berapa D? 7/54. 7/54. E, 81. F, 125/8. Nombor 2, tak ada masalah. Kalau ada saya tunjukkan. Tak ada kita teruskan. Soalan D, cikgu. Soalan D. D, cikgu. Okey, soalan D. Okey, soalan D dia bagi punca 9 bagi 512, punca 343 darab dengan punca 121. Kat sini ada 64, 81, 14641. Okey, kita keluarkan dulu. 512 kuasa 1/9 darabkan dengan 343 kuasa 1/3 darab dengan 121 kuasa 1/2 per 64 kuasa 1/3 darab dengan 81 kuasa 3/4 darabkan dengan 14641 kuasa 1/4. Okey, selesaikan. Yang ni berapa kuasa 9 dapat 512? 2/9. 2 kuasa 9. Okey, 2 kuasa 9 kuasa 1/9 darab 3 kuasa berapa dapat 3/4? 7/3. Ha? 7 kuasa 3. 7 kuasa 3 1/3 darab dengan yang ni 11 kuasa 2 1/2. Betul? Perkan dengan kat sini 64 kuasa berapa kuasa? 4/3. Okey, 4 kuasa 3 1/3 darab dengan 3/4. ha? 3/4. 3 kuasa 4 3/4 darab dengan 11/4. 11 kuasa 4 darab dengan 1/4. Okey, kita permudahkan. Kita akan dapat kat sini. Sini selesai. 3 2 3 4 4. Okey, apa yang tinggal kat situ? Sama dengan 2 darab dengan 7 darab dengan 11 per 4 darab dengan 3 kuasa 3 darab dengan 11. Oh, ada 3 kuasa 3. Macam ni tiba-tiba 7. Okey, tak apa. Okay, ataupun boleh juga kita tukarkan 343 ni boleh bagi dengan 7 tak? Boleh tak jadikan asas 7? 7 kuasa berapa? 3 kuasa berapa? 7. 3 kuasa? 7. 7. Okey, kalau dia tukarkan dia 3 kuasa 7 kat sini. Itulah kita ubah. Nak tengok sebab kita nak gunakan cara kaedah indeks. Ini 3 3
3 kuasa 7 perkan dengan 1/3. Jadi kita akan dapat kat sini 3 kuasa 7/3. 3 kuasa 7/3. Okey, selesai lagi. Yang ni jadikan asas 2. 2 kuasa 2. Jadi 2, 1 tolak 2. Darabkan dengan 3, 7/3 tolak 3. Darabkan dengan 11, 1 tolak 1. Diselesaikan akan dapat 2, -1. Darabkan dengan berapa ni? 7/3 tolak 3 dapat apa? 3 kuasa 3 kuasa negatif 2/3. negatif 2. Darabkan dengan 11 kuasa kosong, betul? Jadi kita akan dapat 1/2 darab dengan 1/3 kuasa 2, 9 darab 1. Jadi jawapannya akan dapat 1/18. Betul ke? 3 kuasa 2187. 3 kuasa 7 2187. 3 kuasa 7. Mana dapat 3 kuasa 7? Kat sini, okey, sini 3 kuasa 7. 3/3. 3 kuasa 7. 218. 7 berapa tu? Jadi 3 kuasa berapa? 3/4/3. 7 kuasa 3. Kita nak asas 3. 3 kuasa 7 kan? 3 kuasa 7/3. 3 kuasa 7. Besar 3 kuasa 7. 3 kuasa berapa? 3/4/3. Ada cikgu. Tak ada. Tak ada. 4. Tak ada. 64. 4 kuasa 4. Kuasa 3 64. Kuasa tak boleh. Dia 7 kuasa 3 juga depan kan? Tak apa-apa. Kita ikutlah dia punya tu. 7 kuasa 3. Kita ikut yang asal. Okey, kita kat sini tadi 2 sama dengan nak masak pen. Okey, sama dengan 2 kuasa 1 darab dengan 7 kuasa 1 darab dengan 11/4 darab 3 kuasa 3 darab dengan 11 kuasa 1. Ini selesaikan lagi. Ini akan dapat 2 kuasa 2. Jadi 2, 1 tolak 2 darab 7 darab 11
kuasa kosong kan, per 3 kuasa 3 27. 27. Ni akan dapat 2 negatif 1 darab 7 darab 1 per 27 sama dengan 1 per 2 darab 7 darab 1. Kat bawah dia darab 27 kan. Jadi kita akan dapat 7 per 54. Betul? 7 per 54. Okey, untuk soalan 2 ada lagi? Habis Soalan 3, 4 boleh? Soalan Boleh. nombor 3, nombor 4 boleh buat? Boleh cikgu. Boleh Dapat tak jawapan dia 3, 4, 5, 6 untuk soal jawapan 3. Dapat. Lepas tu nombor 4 kita dapat 48. Boleh Okey, gantikan saja nilai yang dibagi ni dalam persamaan dia. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh habis kita punya homework. Jadi nanti kamu tandakan mana yang betul, mana yang salah, betulkan. Nanti saya tengok kemudian kamu punya buku. Okey, ada satu lagi subtopik untuk tajuk ni. Ini bagaimana anda boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks. Ini soalan penyelesaian masalah. Okey, dia bagi soalan macam ni, dia campur lah. Kita ada punca kuasa, tengok contoh 17. Ada punca kuasa, ada nombor 12 dengan kuasa pecahan dan bagi 6 tanpa menggunakan kalkulator. Tanpa menggunakan kalkulator, dia suruh kamu selesaikan. Okey, langkah pengiraan macam biasa, bila ada punca kuasa macam ni, tukarkan dia jadi indeks pecahan. Okey, tukarkan jadi indeks pecahan, akan dapat 3 1 per 2. Darabkan dengan 12, 3 per 2 bagi dengan 6. Sekarang ni kita kena pecahkan. Kalau dalam soalan tu ada 12, ada 6. Kita cuba jadikan dia asas yang paling kecil yang ada dalam soalan. Kat sini asas yang paling kecil ialah 3. Jadi kita pecahkan. 12 ni pecahkan. Macam mana nak dapat 12? 12 ni sama juga dengan cari hasil darab. Hasil darab yang boleh yang ada nombor yang kecil macam ni. Ada 3. Kat sini ada 3 dengan 2. Jadi 2 darab 2 darab 3 dapat 12. Kuasakan dengan 3 per 2. Yang ni buat dalam bracket. 6 kita boleh pecahkan jadi 2 darab 3. Lepas tu kembangkan semuanya. 3 kuasa 1 per 2. 2 kuasa 3 per 2. 2 kuasa 3 per 2. 3 kuasa 3 per 2. Bagi dengan 2 darab 3. Ini semua kuasa 1. Lepas tu asingkan ikut asas dia. Asas 3. Okay, kita ada asas 3. 3 1 per 2 tambah sebab darab. Tambah dengan 3 per 2. Okay, ini 3. Tolak dengan bahagi. Tolak dengan 1. Lepas tu asas 2. 3 per 2 tambah dengan 3 per 2. Tolak dengan 2 kuasa 1. Okay, selesaikan yang ni. Kita akan dapat 3 kuasa 1 darab dengan 2 kuasa 2. Ini sebab ni 1 per 2 tambah dengan 3 per 2 dapat 3 per
4/2. 4/2 sama dengan 2, tolak 1 dapat 1. Yang ni pun sama, 3 tambah 3, 6, 6/2 akan dapat 3. 3 tolak 1 dapat 2. Okey, dia nak nilai. Tengok soalan ya, dia nak nilai. Jadi 3 kuasa 1 sama dengan 3 darab 4. So jawapan kita ialah 12. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, ini soalan biasa soalan dalam PT3 macam ni dalam bentuk soalan dia. Okey, satu lagi dalam bentuk masalah dalam bentuk persamaan. Yang ni pun saya dah tunjukkan itu. Persamaan. Bila ada persamaan, kita kena jadikan dia asas yang sama. Asas yang sama. Kat sini nampak tak? Dia ada 3, 9, 3, 1. Jadi kita tengok asas yang kecil dia 3. Jadi gunakan 3 sebagai asas. 9 boleh tak tukar jadi asas 3? Boleh kan? Boleh. Okey. Tukarkan. Dia akan jadi, okey saya tunjuklah balik kat sini. 3x darabkan dengan 3 kuasa 2 dalam bracket yang kat luar tu ada x tambah 5. Bahagi bahagi 3 kuasa 4 sama dengan 1. 3 kuasa berapa dapat 1? 3 kuasa Kosong. 3 kuasa kosong. Okey, selesaikan lagi. Ni akan dapat 3x darab dengan 3 2x tambah 10. Okey, kembangkan ini ya. Ini kembangkan. Lepas tu bahagikan dengan 3 kuasa 4 sama dengan 3 kuasa kosong. Okey, asas semua dah sama. Jadi sebelah kiri 3x hasil darab. Jadi tambahkan dengan 2x tambah 10. Kat sini bahagi. Tolak 4. Sama dengan 3 kuasa kosong. Okey, selesai lagi ke atas 3 tu. Indeks dia 3x tambah 2x 3x. Tambah 10 tolak 4 dapat tambah 6. Sama dengan 3 kuasa kosong. Okey, bila dah dalam keadaan macam ni, asas dah sama, kita boleh turunkan indeks dia sebagai persamaan linear. Okey, selesaikan sebagai linear. Jadi 3x tambah 6 sama dengan kosong. Jadi 3x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 2. Boleh? Boleh tak? Boleh ya? Okey, bila soalan macam ni, tukar dia jadi asas yang sama supaya kita boleh turunkan indeks dia untuk selesaikan secara persamaan linear. Okey, yang ni pun sama. Kita ada 3x kuasa 2 tambah 3 2x tambah 3 15. Ini dah dalam bentuk persamaan linear. Jadi 3x kuasa 2 darab dengan 3 2x sama dengan 3 kuasa 15. Asas dah sama, turunkan indeks dia. X kuasa 2 tambah dengan 2x sama dengan 15. Okey, kumpulkan dia. Semua nombor ni sebelah kiri untuk kita selesaikan persamaan kuadratik. Okey, x kuasa 2 tambah 2x tolak 15 sama dengan kosong. Macam mana nak selesaikan ni? Pemfaktoran 3 sebutan. Gunakan kaedah apa? Darab silang kan? Ingat lagi? Okey, ni darab silang. Okey, x darab x akan dapat x kuasa 2, 15. Apa? 3 darab 5 dapat 15.
Okay, silangkan ni akan dapat 3x. Silangkan ni akan dapat 5x. Kita mesti dapat sebelah ni sama dengan yang tengah-tengah ni, sebutan yang tengah-tengah ni. Ni mesti dapat positif 2x. Macam mana nak dapatkan positif 2x hasil tambah ni? Yang mana tolak, yang mana tambah? Nak dapatkan positif 2x. Jadi kat sini negatif 3, positif 5. Betul? Betul ya? Betul. Okay, negatif, positif. Diharapkan akan dapat tanda yang negatif. Bila semua kat bawah ni sama dengan soalan, dah sama dengan soalan, so jawapan kita x tolak 3 x tambah 5 yang ni. X tolak 3 x tambah 5 sama dengan kosong. Bila sama dengan kosong, kamu kena nilaikan dia. Jadi nilaikanlah satu-satu. X tolak 3 sama dengan kosong, x sama dengan 3. Satu lagi, x tambah 5 sama dengan kosong, jadi x sama dengan negatif 5. Jadi nilai yang mungkin bagi x ialah 3 dan 5. Boleh? Boleh tak? Tak ingat dah? Boleh. Nah, Boleh. gunakan yang darab silang yang kamu belajar pemfakturan tu. Bila selesaikan secara kuadratik, dia samakan dengan kosong, kena dapatkan nilai x tu berapa. Okey, yang seterusnya dia buat dalam bentuk persamaan linear, selesaikan persamaan serentak. Okey, persamaan linear serentak dalam bentuk persamaan linear serentak. Okay, bila persamaan linear serentak, bila dia bagi persamaan, yang pertama sekali kena tukarlah, kena jadikan dia satu asas. Ni dia dah bagi satu asas, ini dia bagi satu asas. Selesaikan dia, turunkan indeks dia sebagai penyelesaian persamaan linear. Okey, kat sini 25, 5 kuasa 2 darab M, 5N, 5 kuasa 8. Jadi 5 2M tambah N sama dengan 5 kuasa 8. Jadi persamaannya bila asas dah sama, turunkan, kita akan dapat 2M tambah N sama dengan 8. Ini persamaan 1. Okay, persamaan 2 pun sama. Dia bagi 2M darab dengan 1 per 2N sama dengan 2. Ini 2M darab dengan 2 negatif N sama dengan 2 kuasa 1. Betul tak? 1 per 2N. Naikkan di atas. Jadikan dia indeks negatif. Dia akan dapat negatif. 2 kuasa negatif N. Jadi persamaannya ialah M tolak N sama dengan 1. Ini persamaan 2. Kita ada persamaan 1 tadi. 2M tambah N sama dengan 8. Ini persamaan 1. Boleh? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Boleh Boleh. Okey, kita tukarkan dia dulu, tukarkan persamaan indeks tu kepada persamaan linear, jadikan dia persamaan linear. Lepas tu baru kamu selesaikan secara persamaan linear serentak. Okey, untuk persamaan linear serentak ada berapa kaedah? Ada berapa kaedah? Kaedah penyelesaian persamaan linear serentak ada berapa? 3. 3? Silap. Berapa? 2, 3. Tak ingat cikgu. 2 je. Dia ada kaedah penggantian dengan kaedah penghapusan. Okey, yang dia buat ni adalah kaedah penggantian. Okey, kita tengok kita guna pula kaedah penghapusan. Okey, macam mana nak gunakan kaedah penghapusan? Okey, kamu perhatikan kat sini. Kita ada M tolak N sama dengan 1, 2M tambah N sama dengan 8. Okey, untuk kaedah penghapusan, kita kena kenal pasti sebutan ni. Yang mana sama? M dengan N, yang mana sama? Sama, sebutan dia sama.
Perkali dia sama. Yang mana sama? M ke N? Ha? M ke N? N. N sama kan? N sama, kita boleh hapuskan dia. Boleh terus hapus. Tak payah nak darab. Okay, sekarang untuk kaedah penghapusan, kita nak hapuskan N. Okay, kita gunakan kaedah penghapusan. Okay, kita nak hapuskan N. Jadi kita ada 2M tambah N sama dengan 8 persamaan 1. M tolak N sama dengan 1 persamaan 2. Okay, nak hapuskan N, macam mana nak hapuskan N? Nak guna operasi apa? Okay, kamu salin balik kat sini. Tambah N, apa dia punya operasi? Tolak N, mesti dapat kosong. Kat sini operasi dia apa? Tambah ke tolak? Okay, contoh kalau kita bubuh tambah, apa jadi? Positif N tambah tolak akan dapat tolak N. Dapat tak kosong? Dapat tak kosong? Dapat tak kosong? Ni kosong ke apa ni? Dapat kan? Dapat kosong kan? Okey, bila dapat kosong, kita akan guna operasi tambah untuk persamaan ni. Okey, kita tambah. Jadi persamaan 1 tambah dengan persamaan 2. Okey, tambahkan. Semua yang ke bawah ni tambah. 2M tambah M akan dapat 3M. Tambah N tambah negatif N akan dapat kosong. 8 tambah 1 akan dapat 9. Jadi M sama dengan 3. Kita dapat M. Lepas tu nak dapatkan N. Sebab dia ada M dan N. Gantilah. Gantikan M sama dengan 3 dalam persamaan 1 ataupun 2. Mana-mana boleh. Yang senang 2 lah. Persamaan 2. Jadi M 3 tolak N sama dengan 1. Jadi 3 tolak 1 sama dengan N. Jadi N sama dengan 2. So jawapan kita ialah M 3N sama dengan 2. Sama kan? Ini digunakan kaedah penggantian. Yang ini kaedah penghapusan. Okay, mana yang mudah? Antara dua kaedah ni mana yang kamu rasa senang? Penghapusan. Senang sebenarnya. Kamu kena pasti formula ubah mana yang kamu nak hapuskan. Lepas tu samakan dia kalau tak sama. Okey, boleh? Ini persamaan linear serentak. Okey, ada satu lagi contoh yang terakhir. Okay. Chong dan Nevin menjalankan dua uji kaji untuk menentukan hubungan antara pembeli ubah X dan Y. Persamaan yang diperoleh oleh Chong ialah 16 dalam braket 4 kuasa X sama dengan 16Y. Sementara Nevin mendapat 3 dalam braket 9 kuasa X sama dengan 27 kuasa Y. Sebagai dapatan uji kaji yang dijalankan, hitungkan nilai X dan Y yang dapat memuaskan kedua-dua uji kaji yang telah dijalankan oleh Chong dan Nevin. Okay, kita ada dua persamaan. 1, 16, 4 kuasa X darab 16Y, satu lagi 3. Okay, perhatikan yang pertama ni, asas yang sesuai untuk persamaan ni ialah 4. Jadi tukarkan 16 jadi 4 kuasa 2, 4X. 16 yang ni 4 kuasa 2Y. Jadi persamaannya akan jadi 4, 2 tambah X, 4 kuasa 2Y.
asas sama, jadi turunkan dia punya indeks, dia akan jadi 2 tambah X sama dengan 2Y. Untuk Nevin, kita ada 3, 9, 27. Kalau tengok nombor ni, asas yang paling sesuai kat sini ialah 3. Jadi 3 yang 9 ni tukar jadi 3 kuasa 2 darab X. Akan dapat 3 kuasa 2X. 27, 3 kuasa 3 darab Y akan dapat 3 kuasa 3Y. Jadi turunkan sebagai indeks dia 1 tambah 2X sama dengan 3Y. Ini dua persamaan. Okey, kita ada yang pertama 2 tambah 2 tambah X sama dengan 2Y persamaan 1. 1 tambah 2X sama dengan 3Y. Yang ini persamaan 2. Okey, kalau nak guna kaedah penghapusan, sekarang ni ada X dengan Y. Yang mana kamu nak hapuskan? X ke Y? Nak hapus X ke Y? Mana yang senang? X ke Y? Nak hapuskan X ke Y kat sini? X boleh, Y pun boleh sebenarnya. Tapi yang kurang kerja ialah X. X, ni 2X, ni X. Jadi samakan dia, kita samakan, jadikan dia jadi 2X. Okay, jadi 2X. Jadi persamaan 1. Persamaan 1 kita darabkan dengan 2. Semua sebutan dalam persamaan 1 darab 2. Jadi akan dapat, akan dapat kat sini 2 darab 2 dapat 4. X darab 2 dapat 2X. 2 darab yang ni akan dapat 4Y. Ini persamaan 3. Lepas tu persamaan 2 kita ada 1 tambah 2X sama dengan 3Y. Persamaan 2. Kita selesai lagi. Macam mana nak hapuskan 2X ni? Ni tambah 2X tambah 2X. Kita gunakan operasi tolak. 3 tolak dengan 2. Yang ni akan jadi kosong, betul? Okay, 4 tolak 1, 3. Yang ni habis. Sama dengan 4Y tolak Y akan dapat Y. Jadi Y sama dengan 3. Dah dapat Y, nak cari X, gantilah. Jadi gantikan Y sama dengan 3 dalam salah satu persamaan, 1, 2 ataupun 3. Mana-mana boleh. Katalah kita ganti dalam 2. Jadi apa dia persamaan 2 dia? 1 tambah 2X sama dengan 3 darab 3. 1 tambah dengan 2X sama dengan 9. 2X sama dengan 8, X sama dengan 4. Jadi kita punya penyelesaian X sama dengan 4, Y sama dengan 3. Boleh? Boleh tak? Boleh. Ya. Ada soalan? Setakat ni ada soalan? Ada soalan tak? Cikgu, bila masa akan guna kuadratik? Kalau ada dua persamaan, macam contoh yang kita buat tadi, kalau ada dua persamaan macam ni, nak dapatkan nilai X, Y ataupun sebarang pun boleh ubah, kena buat persamaan linear serentak. Okey. Sama juga macam kat atas ni, ada dia bagi dua persamaan, macam mana kita nak dapatkan nilai M dengan N tu, buat persamaan serentak lah. Okey, boleh? Okay, jadi untuk penyelesaian masalah, kita ada persamaan serentak, kita ada persamaan linear,
Lepas tu ada pemfaktoran kat situ. Persamaan linear ni, persamaan linear, selesaikan. Yang ni dia campur semua nombor, jadi kamu ambil yang paling besar dalam tu ataupun lihat asas yang paling kecil sesuai tak dengan nombor yang dua yang berikut. Biasanya sesuai. Jadi kita pecahkan nombor tu. Jadi maknanya dalam persamaan ada asas yang sama yang boleh kamu selesaikan secara indeks. Bila peminat item tu biasanya orang yang buat soalan tu dia akan tengok. Dia bagi soalan, soalan tu dia nak uji dalam penyelesaian bentuk apa. Kalau dalam penyelesaian bentuk indeks, jadi kamu kena tukar semua ni kepada indeks yang asasnya sama. Selesaikan. Sebab tak boleh guna kalkulator kan. Tak boleh terus bagi nilai. Walaupun jawapan nilai kamu, jawapan akhir nilai tu betul, tapi kamu tak gunakan kaedah indeks ataupun hukum indeks, kamu dapat kosong. Boleh? Jadi bila soalan indeks, selesaikanlah secara indeks. Jangan terus tekan kalkulator, jawapan tak ada. Walaupun jawapan kamu tepat, maka tak ada. Jelas? Okey, ada soalan? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada maknanya kita selesai topik indeks. Selesai topik indeks. Jadi bersedia untuk quiz. Quiz dah buat ke untuk indeks? Dah. Dah. Yang quizzes masa tu, cikgu ada. Yang masa bila? Quiz indeks. Oh, dah buat kan quiz? Quiz dah buat. Okey, saya akan buat ujian untuk next class hari apa? Hari Khamis kan? Khamis. Hari Khamis kita buat ujian untuk indeks. Hari Jumaat kita masuk topik baru, topik 2. Boleh? Ada soalan lagi tak? Jelas? Kenapa korang ini bisu? Dah sarapan ke belum ni? Belum? Belum. Okey, kalau tak ada masalah, tak ada soalan, saya anggap kamu faham dah tu. Bila faham, kamu boleh skor dalam ujian kamu. Ya? Okey, kalau tak ada apa lagi, kita tangguhkan kelas hari ini. Assalamualaikum.